Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Pindaan perkara 14/1/B Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak kewarganegaraan anak yang dilahirkan di luar negara akan dibawa ke sidang parlimen bulan ini. Perdana Menteri berkata, pindaan dibuat bagi meminda perkataan bapa kepada ibu bapa atau ibu atau bapa setelah draft dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja. Beliau yakin pindaan itu akan mendapat sokongan sebulat suara ahli parlimen di Dewan Rakyat. Kerajaan sedang mengkaji waktu kerja fleksibel bagi wanita untuk membantu golongan itu menguruskan keluarga. Menurut Perdana Menteri, perkara itu akan dibincang bersama Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan akan cuba untuk diumumkan sebelum akhir tahun. Sekiranya direalisasikan, Malaysia jadi negara pertama beri periktirafan cukup bermakna kepada wanita dalam soal toleransi kerjaya dan rumah tangga. Perdana Menteri berucap sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2024. Dalam hari itu, Perdana Menteri turut mengumumkan inisiatif untuk mengukuhkan peranan wanita. 100 tokoh wanita akan dipilih Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menerima dana RM50,000 setiap seorang bagi perkasa golongan itu dalam masyarakat. Jumlah penyertaan dan dana akan dipertimbang untuk ditambah jika program yang dijalankan terbukti berjaya mengangkat peranan wanita dalam masyarakat. Inisiatif pemerkasaan wanita perlu terus digandakan supaya mereka tidak tercicir dalam menghadapi cabaran ekonomi dan sosial. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata ramai wanita berhadapan dilema sama ada untuk meneruskan kerjaya atau berkorban dengan meninggalkan bidang pekerjaan demi memikul tanggungjawab berbakti kepada keluarga. Selain itu, wanita dalam lingkungan umur 30 hingga 39 tahun lebih cenderung meninggalkan kerjaya secara tetap kerana komitmen rumah keluarga. Pengurusan masjid dan agensi kerajaan yang mengadakan majlis ilmu sepanjang Ramadan perlu memastikan penceramah diundang dan telah bertauliah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata perkara berkenaan ditekankan Perdana Menteri yang mahukan tazkirah atau majlis ilmu disampaikan penceramah itu mencapai matlamat ditetapkan. Selain itu, majlis ilmu seperti tazkirah sebelum solat zuhur pada bulan Ramadan yang diilhamkan Perdana Menteri pada tahun lepas akan turut diteruskan kali ini. 5,023 peluang pekerjaan berjaya dicipta menerusi program kembara riuh anjuran kumpulan My Creative Ventures sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Tahun lalu, program tersebut turut memberi impak kepada 4,324 penggiat seni dan kreatif serta menerima hasil jualan terkumpul lebih RM2 juta. Dalam hari itu, kembara riuh 2024 bakal berlangsung menerusi 7 edisi bermula Mac hingga Disember 2024. Paras air naik, keruh dan arus deras hari ini menjadi cabaran kepada pihak berkuasa mengesan 4 mangsa yang hilang dalam kejadian bot karam di Sungai Batang Baleh, Kaput, Sarawak petang semalam. Kayu dan sampah sarap yang hanyut turut mengendahatkan penglihatan di dalam air pada jarak hanya 1 meter sahaja. Operasi SCR ditangguhkan pukul 6 petang Jumaat selepas 4 mangsa masih gagal ditemui. Seorang pemandu lori didakwa di Mahkamah Magistrate di atas tuduhan membunuh teman wanitanya dengan menolak wanita warga Thailand itu dari tingkat 23 sebuah kondominium di Setia Alam bulan lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh didakwa membunuh Mawika Lumyai, 32 tahun, di sebuah kondominium di Setia Alam pada 10.02 malam 28 Februari lalu. Tuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 4 lelaki, 3 daripadanya warga Cina ditahan disyaki terlibat dalam kes penculikan pemilik sebuah restoran di Pulau Pinang semalam. Suspek berusia 32 tahun hingga 40 tahun itu ditahan sekitar Georgetown hari ini. Polis sedang giat memburu 3 lagi suspek warga Cina yang dipercayai terbabit dengan kejadian itu. Kesemua suspek direman 4 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 365 Kanun Keseksaan kerana menculik.
Empat rakyat tempatan termasuk pasangan suami isteri ditahan bersama 21 kg ganja bernilai RM66,000 dalam 3 serbuan di sekitar Georgetown antara 10 malam semalam hingga 11 pagi semalam. Serbuan dilakukan menerusi operasi terancang. Polis turut menyita sebuah kereta dan motosikal digunakan suspek. Kesemua suspek berusia antara 28 hingga 41 tahun direman sehingga 14 Mac bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Laporan siasatan kejadian anggota bomba lemas ketika menyelenggara bot di Jeti Pangkalan Marine JBPM Mak Mandin 22 Februari lalu dijangka dimutamatkan 2 minggu lagi. Buat masa ini siasatan secara menyeluruh sedang dilakukan termasuk meneliti kaedah gerak kerja semasa serta prosedur operasi standard tugas penyelenggaraan bot yang digariskan. Balu Allahyarham Muhammad Izzuan Jamaliah Abdul Majid menerima pampasan kerajaan bernilai RM272,923. Syarikat Bekalan Elektrik Malaysia dijangka berupaya mengurangkan intensiti pelepasan karbon sebanyak 45% tahun depan dan 60% pada 2035. Langkah ini selaras dengan komitmen negara di bawah Perjanjian Perubahan Iklim Paris untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca GHG sebanyak 45% menjelang tahun 2030. Ketika ini, sektor tenaga termasuk sektor bekalan elektrik menyumbang hampir 80% daripada jumlah pembebasan GHG di Malaysia. Human Rights Watch HRW diminta kemuka bukti berhubung dakwaan berlakunya penderaan dan kematian melibatkan kanak-kanak dan wanita di depo imigresen di negara ini. Menteri Dalam Negeri berkata ia bagi membolehkan kertas siasatan dibuka segera. HRW menerusi laporan yang dikeluarkan sebelum ini mendakwa lebih 1,400 kanak-kanak ditahan di depo imigresen dengan 2/3 daripada mereka tidak ditemani atau dipisahkan daripada keluarga. Satu pertemuan telah diadakan di antara Kementerian Komunikasi dengan Reporters Without Borders (RSF). Pertemuan bagi membincangkan antara lain penjelasan Kod Etika Kewartawanan Malaysia oleh Institut Akhbar Malaysia, Kad Perakuan Media serta beberapa cadangan kerjasama di masa depan untuk meningkatkan tahap kebebasan media di Malaysia. 10 lagi pasaran nelayan dirancang dibuka di seluruh negara tahun ini. Bagi tujuan itu, pihak LKIM negeri diarah supaya mengenal pasti dan mengemukakan cadangan lokasi sesuai bagi membolehkan projek dilaksana dengan segera. Ketika ini terdapat 137 buah pasaran nelayan di seluruh negara dan 9 daripadanya di Terengganu. Pengerusi LKIM berkata, kewujudan pasar berkenaan yang bernilai RM200,000 setiap satu mampu meningkatkan ekonomi nelayan. 2 pensyarah wanita UM terpilih menerima anugerah cendekiawan pelawat Fulbright Malaysia 2024-2025, program pertukaran pendidikan antarabangsa berprestij yang ditaja Kerajaan Amerika Syarikat. Profesor Madya Dr. Rina Raja Suryar dan Profesor Dr. Siti Nurshina Muhammad Zin dipilih berdasarkan merit akademik dan kecemerlangan dalam potensi kepimpinan. Pemberian anugerah disifatkan sebagai penghormatan kepada kedua-dua pensyarah berkenaan bertepatan dengan sambutan Hari Wanita Sedunia 2024. 4 daripada 51 bazar Ramadan di Melaka akan beroperasi sebagai Bazar Ramadan Rahmah. Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup ke semua bazar berkenaan masing-masing beroperasi di Taman Cempaka, Masjid Tanah, Jasin Bestari dan Masjid Al-Alami. Seramai 50 peniaga akan terlibat. Kadar bayaran zakat fitrah di Pahang kekal RM7 seorang tahun ini. Bagaimanapun, umat Islam yang menggunakan beras wangi atau seumpama dan setara diwajibkan membayar RM14. Manakala mereka yang menggunakan beras basmati atau seumpama dan setara wajib membayar RM21. 918 amil telah ditauliahkan untuk melaksanakan urusan kutipan zakat. Kemudahan pembayaran zakat fitrah turut disediakan secara dalam talian atau melalui bank muamalat.
Loji Jana Kuasa Bayu Jisim dibangunkan asli Malaysia dalam usaha memastikan kelestarian alam sekitar dan mengurangkan pelepasan gas karbon di kompleks perindustriannya di Jembung Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan berkata usaha dilakukan asli itu diharap dapat dicontohi pihak lain dalam usaha berterusan melindungi sumber alam dan memastikan kelestarian alam sekitar. Kerjasama rapat antara sektor awam dan swasta amat penting untuk mencapai matlamat tersebut. Pengeluar tayar global Goodyear beri jaminan bayar pembahasan kepada semua pekerja yang terkesan susulan pengumuman penutupan kilang di Shah Alam. Goodyear turut mengadakan perbincangan dengan beberapa syarikat lain termasuk Proton untuk menyediakan peluang pekerjaan yang sesuai. Penutupan fasiliti pembuatan Goodyear bukan hanya melibatkan Malaysia, malah beberapa negara lain. Result Gabungan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT pada akhir tahun kewangan 2022 adalah positif berjumlah RM160 juta meningkat dari tahun sebelumnya walaupun result pendapatan komprehensif lain OCI menunjukkan nilai defisit. Kedudukan result positif yang bersih ini membawa kepada nisbah solvensi buku melebihi 100%, mengesahkan bahawa aset bersih LTAT pada nilai buku melebihi jumlah caruman pencarum. Skim bantuan kewangan khusus sentiasa tersedia bagi golongan usahawan kecil yang berdepan kekalangan modal. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, usahawan boleh menghubungi pusat khidmat di kawasan parlimen masing-masing untuk bantuan proses permohonan skim berkenaan. Kaedah permohonan bantuan juga telah dipermudahkan sejak tahun lepas. Kementerian Pendidikan Tinggi berharap lebih banyak syarikat-syarikat besar memberikan kerjasama dengan kerajaan dalam membangunkan ekosistem keusahawanan di peringkat teritori. Menterinya menyatakan usahawan muda harus diberikan peluang dan panduan dalam merealisasikan potensi terpendam dalam diri mereka. Tambahnya, dalam tempoh 10 tahun, ramai usahawan dilahirkan yang mampu mengetengahkan inovasi berskala global. Bagi meraih dan memperkasa golongan wanita, Agrobank melancarkan kempen Agronita 2024 Agrobank. Pelanggan wanita yang layak boleh menyertai kempen berkenaan melalui akaun simpanan Agro Farah I dengan deposit minimum RM500. Ahli Lembaga Pengarah Agrobank, Datin Arlina Arif, berkata inisiatif diwujudkan bagi mendukung aspirasi kerajaan yang menggalakkan lebih ramai wanita menceburi bidang keusahawanan. Kesatuan Eropah menyatakan harapan koridor maritim boleh dibuka Ahad ini walaupun butiran mengenai operasi yang dirancang masih tidak jelas. Lemari Harap Bersatu telah membantu mengaktifkan koridor berkenaan dengan mendapatkan penghantaran pertama daripada banyak barangan kepada penduduk Gaza. Presiden Amerika Syarikat sebelum ini berkata tentera AS akan menubuhkan pelabuhan sementara di perairan Gaza. 5 maut dan 10 lagi dilaporkan cedera selepas dikempak bungkusan bantuan kemanusiaan payung terjun di utara wilayah Palestin. Menurut saksi, payung terjun bungkusan itu tidak terbuka dan jatuh seperti roket di atas bumbung salah satu rumah. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Al-Shifa di Gaza. Mahkamah Agung Pakistan memutuskan bekas Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto yang dihukum gantung 44 tahun lalu tidak mendapat pembicaraan yang adil. Menurut hakim, keputusan itu dibuat secara sebelat suara membabitkan 9 orang hakim yang diketuai beliau sendiri. Zulfikar, pengasas parti PPP, dihukum gantung pada 1979 selepas perbicaraan di bawah rejim Tentera Jeneral Zia al-Haq. Pencipta komik dan kartun anime Jepun Dragon Ball, Akira Toriyama, dilapor telah meninggal dunia pada usia 68 tahun. Toriyama meninggal dunia pada 1 Mac lalu akibat darah beku di bahagian otak. Dragon Ball yang mula disiarkan pada tahun 1984 merupakan salah satu franchise manga terlaris sepanjang zaman. Lebih 200 murid sebuah sekolah diculik sekumpulan lelaki bersenjata di barat laut Nigeria. Sekurang-kurangnya seorang maut ditembak dalam serangan berkenaan. Kes penculikan untuk mendapatkan wang tebusan merupakan perkara biasa bagi negara Afrika itu dengan kumpulan penjenayah mensasarkan sekolah dan kolej. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.